RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi hari ini 4 April bersama saya Syahrul Sarafuddin. Dan juga saya Larendra Fiona berbaikkan saudara. Saksikan paparan utama malam ini. Kadar tol 4 Lebuh Raya tidak dinaikkan, kekal hingga tamat tempoh konsesi. Tiada aduan kenaikan harga makanan dan Perdana Menteri berpuas hati SOP Bazar Ramadan. Konsesi 4 Lebuh Raya berkenaan akan diambil alih Amanat Lebuh Raya Berhad. Ia merupakan syarikat swasta yang semua pemegang sahamnya bukan berasaskan keuntungan. Ya, kerajaan berharap lebih banyak syarikat konsesi Lebuh Raya terlibat dengan cadangan penstrukturan semula. Jelas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat menerusi jaminan kadar tol yang konsisten sehingga tamat konsesi. Lanjutan tempoh konsesi bukan hak eksklusif syarikat konsesi, sebaliknya tertakluk kepada pemantauan kerajaan dari semasa ke semasa. Mengulas isu melibatkan pekerja di 4 syarikat konsesi terlibat, berikut penjelasan beliau. Kita telah memastikan bahawa ALR perlu menyerap ke semua kaki tangan sedia ada yang sedang berkhidmat di bawah keempat-empat syarikat konsesi berkaitan. Dengan itu, tiada isu pembuangan pekerja berhubung cadangan penstrukturan ini. Baik, kadar tol 4 Lebuh Raya di Lembah Kelang tidak dinaikkan dan kekal hingga tamat tempoh konsesi. Ia melibatkan Lebuh Raya Shah Alam Kesas, Terowong Smart, Lebuh Raya Sprint dan Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan bersetuju dengan cadangan penstrukturan semula 4 syarikat konsesi Lebuh Raya itu. Setelah penelitian terperinci daripada semua aspek yang meliputi bebanan kepada pengguna, obligasi kerajaan selaras dengan perjanjian konsesi serta beban kewangan, kerajaan bersetuju dengan cadangan penstrukturan semula 4 syarikat konsesi Lebuh Raya. Melalui penstrukturan itu, kadar tol tidak akan dinaikkan dan kekal sehingga tamat konsesi serta akan dapat menjimatkan bayaran pampasan dari 1 Januari 2022 sehingga tamat tempoh konsesi. Penjimatan bersih bagi pembayaran subsidi tol untuk keempat-empat Lebuh Raya terbabit adalah dianggarkan sekurang-kurangnya 4.3 bilion ringgit. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan media. Ini usaha berterusan kerajaan untuk memastikan keluarga Malaysia tidak terbeban, khususnya dengan kenaikan kadar tol seperti mana yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi. Penstrukturan tersebut juga dilaksanakan sejajar dengan prinsip serta objektif utama untuk mengurangkan beban keluarga Malaysia serta tidak membabitkan implikasi kewangan kepada kerajaan. Lebih 860,000 warga emas berusia 60 tahun ke atas masih belum mendapatkan dos penggalak COVID-19. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan ia suatu perkara yang membimbangkan kerana golongan tersebut paling berisiko dijangkiti wabak sehingga boleh membawa kematian. Menurut Khairy, kes kematian banyak tertumpu kepada golongan tersebut. Individu berkenaan lebih berisiko sekiranya belum menerima dos penggalak. Individu berusia 80 tahun ke atas merekodkan kes kematian tertinggi minggu lalu, iaitu 31.7% daripada 100 orang dalam kumpulan umur berkenaan.
Fasa peralihan ke endemik kini menyaksikan rakyat semakin bebas daripada sekatan seterusnya kembali menikmati kehidupan normal. Kejayaan ini dicapai hasil kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berjaya membawa negara ke fasa kestabilan. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga telah dapat mewujudkan kestabilan politik dengan adanya MOU dengan pihak pembangkang. Ini adalah penting kerana dalam menangani ataupun kita melawan pandemik COVID-19 ini, kita memerlukan penglibatan secara total dari semua pihak, kerajaan, pembangkang dan juga rakyat. Berkongsi pandangan sama penganalisis ekonomi, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Ini juga perlu dilihat dalam konteks ini ialah dalam segi teknologinya dan juga segi environmentnya dan juga segi dan apabila kita punya politik yang baik dan juga ekonomi yang baik, dan ini akan dibantu oleh struktur undang-undang dan juga peraturan yang baik, dan maka kita boleh yakin bahawa perniagaan dengan mudahnya dapat dilakukan dan juga ekonomi boleh dipacu dengan sangat baik pada waktu akan datang. Sebelum ini, beberapa sektor ekonomi terpaksa menghadkan operasi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, kerjasama rakyat dalam mematuhi SOP sekaligus menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan membolehkan negara menuju ke fasa endemik. Tiada aduan diterima mengenai kenaikan melampau harga makanan di Bazar Ramadan. Bagaimanapun, pemantauan sentiasa dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi mengelak ada pengguna menjadi mangsa. Ya, setakat ini tidak ada, saya difahamkan. Tapi kita serah kepada Kabinet HEP bagaimana mereka nak kawal. Seperti yang disebut oleh Datuk Seri Alex malam, kalau nampaknya harga itu terlalu melampau, mungkin mereka akan menasihatkan ataupun mengambil tindakan. Tapi ini kuasa Kabinet HEP, saya serahkan kepada Kabinet. Ya, yang penting pengguna tidak ditekan dari segi kenaikan harga. Okey. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berpuas hati dengan pematuhan SOP pengunjung Bazar Ramadan. Beliau bagaimanapun mengingatkan orang ramai agar terus berwaspada. Saya nampak yang SOP dipatuhi dari segi mask, tapi dari segi penjagaan sosial saya nampak agak rapat kedudukan mereka, tetapi seperti yang saya sebutkan, tidak lagi menjadi kesalahan di bawah Akta 342 mengenai penjarakan sosial. Cuma saya kata tadi, please, walaupun kita bebas, tapi tanggungjawab menjaga kesihatan kita dan anak-anak adalah tanggungjawab. Beliau ditemui ketika membuat tinjauan Bazar Ramadan di Putrajaya. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim. 46,000 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Melayu disumbang Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz kepada masjid dan pertubuhan bukan kerajaan negara ini. Turut disumbangkan 57 tan kurma kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Ramadan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam muat naik di Facebook. Menurut beliau, hadiah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu merupakan tanda persahabatan Malaysia dan Arab Saudi. Ia juga sangat bermakna terutama ketika Malaysia berhasrat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Beliau berharap ikatan diplomasi antara dua negara yang terjalin sekian lama akan terus kukuh dan berterusan. Dalam catatan itu, Perdana Menteri memaklumkan turut menerima Al-Quran dan kurma pemberian Raja Salman yang disampaikan Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qatan. Pasukan petugas khas di tubuh Polis Kelantan bagi mengesan aktiviti jualan mercun di Bazar Ramadan turut dipergiat pemantauan di kawasan sepadan Malaysia, Thailand. Siasatan mengesyaki terdapat cubaan menyeludup masuk barang terlarang itu dari negara jiran. Ia kemudian dipercayai mahu dijual di Bazar Ramadan.
kita di bawah akta bahan-bahan letupan semua dah ada termaktub. Saya rasa dia orang pun tahu mereka ni tak boleh, cuma kadang-kadang sifat orang berniaga ni dia orang kata apa, sembunyi-sembunyi. Tapi jangan sembunyi daripada polis. Polis ni ada kaedah dia, ada cara dia untuk kita tangani. Dan saya harap OCCI yang baru ni akan turun padang untuk memantau semua tempat. Aktiviti jualan mercun secara dalam talian dipantau bahagian siasatan jenayah komersial. Datuk Syafiin ditemui selepas Majlis Pemakaian Lencana Pangkat Pegawai Kanan DIPK Kelantan. Kementerian Kesihatan KKM menyeru lebih banyak pihak tampil mempermudahkan akses precision medicine kepada pesakit kanser, terutama mereka yang tidak berkemampuan. Menteri Khairi Jamaluddin berkata kerajaan mengakui tidak dapat menyediakan akses terbabit kepada semua rakyat kerana ia membabitkan kos dan perbelanjaan yang sangat tinggi. 49,000 people in Malaysia were estimated to be newly diagnosed with cancer in 2020, and this is expected to rise to more than 66,000 annually by 2030. In 2020, we released findings from the National Cancer Registry report. The report showed that people with lung and liver cancers had a 5-year relative survival rate of only 11% and 12.8% respectively. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Kolaborasi Precision Medicine antara Prudential Malaysia, AstraZeneca dan Pantai Premier Pathology di Ibu Negara. Kerjasama dan inisiatif swasta seperti 3 organisasi tersebut dapat membantu kerajaan kerana ia melibatkan kos yang sangat tinggi di samping dapat memberikan rawatan perkhidmatan kepada rakyat. Pesara kerajaan digesa memanfaatkan aplikasi My Pesara untuk memudahkan sebarang urusan berkaitan pasca persaraan. Dibangunkan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam. Aplikasi tersebut mengandungi maklumat antaranya jadual pembayaran pencen dan penyata pencen. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif KWAP Ni Amlizan Muhammad, aplikasi tersebut berjaya mengurangkan urusan fizikal di kaunter khidmat pelanggan sepanjang tempoh pandemik. Jadi kami dapati persoalan itu sebenarnya boleh dijawab secara mudah melalui aplikasi My Pesara itu. Beberapa klik butang saja mereka dah dapat jawapan tanpa perlu susahkan dirilah untuk membuat panggilan atau untuk pergi ke kaunter khidmat pelanggan ini sendiri. Dan untuk makluman semua ya Puan Neza, dalam aplikasi tersebut terdapat kalender untuk tarikh pembayaran pencen. Jadi semua pesara tidak perlu berfikirlah untuk menunggu tarikh itu, sedangkan tarikh itu sudah tersedia ada. Sejak diperkenalkan pada 2017, aplikasi My Pesara merekodkan lebih 170,000 muat turun dengan purata penarafan 4.6 daripada pengguna. Ni Amlizan menjadi tetamu program Biz Malaysia di Angkasa Puri. Tenaga Nasional Berhad TNB memuktamadkan pengambil alihan 100% kepentingan dalam portfolio tenaga angin atas darat 97.3 megawatt di United Kingdom. Transaksi dilaksana menerusi anak syarikatnya Vantage RE Limited, menerusi firma perunding Capital Dynamics yang juga peneraju tenaga bersih dunia dengan pertimbangan bernilai 808.5 juta ringgit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Baharin Din dalam kenyataan menyifatkan pengambil alihan berkenaan satu pencapaian penting mengembangkan portfolio tenaga boleh baharu global. Langkah tersebut juga sebahagian strategi memenuhi visi global alam sekitar, sosial dan tabi urus ESG. Portfolio berkenaan merangkumi ladang angin atas darat yang beroperasi di 11 tapak di UK dibangunkan di bawah skim subsidi Renewable Obligation Certificate ROC dan Feed-in Tariff FIT sekaligus dijangka memberikan pulangan stabil jangka panjang. Syarikat utiliti nasional itu memulakan langkah sulung memasuki pasaran tenaga angin di UK pada Oktober tahun lalu.
Baik, kerjasama antara Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Malaysia Airlines Berhad MAB melalui platform digital Journify bakal bantu lebih 6,000 usahawan industri kraft menjana pendapatan. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK, Datuk Seri Dr. Santara JP, platform tersebut dapat mempromosi produk kraft tempatan kepada pelancong dalam dan luar negara sekaligus membantu penggiat industri yang terkesan akibat pandemik. Usahawan craft or the craft entrepreneurs are about 6,296, so a huge community throughout Malaysia and involving approximately 12,000 people involved in this industry, and the supporting community about 7,500. So this is actually a very important industry, and especially if we look at it from last 2 years, have been very badly affected. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Tandatangan MOU tersebut di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Dr. Santara lagi, pembukaan sempadan baru-baru ini turut membantu meningkatkan penjualan produk kraft tersebut kepada pelancong. Setakat ini sebanyak 63 unit produk kraft telah dimuat naik ke dalam platform berkenaan, antaranya kraft tekstil, hasil rimba, fashion dan aksesori, hiasan rumah dan produk pelancongan. Peningkatan 41.2% jumlah jualan direkodkan Proton sepanjang Mac berbanding bulan sebelumnya. Bulan berikutnya, kumulatif menjadikan 26,706 unit kenderaan dijual syarikat terbabit sepanjang suku pertama tahun ini dengan pegangan pasaran sebanyak 17.5%. 6,422 daripada 13,028 unit terjual bulan lalu merupakan model Proton Saga. Ia merupakan pencapaian terbaik sejak November 2013 dan sekaligus menjadikan Saga peneraju jualan segmen A terlaris secara keseluruhan. Syarikat turut mencapai angka jualan ekspor tertinggi dalam tempoh 108 bulan dengan 794 unit pelbagai model diekspor pada Mac. Pakistan merupakan pasaran ekspor terbesar bulan lalu dengan 690 unit. Manakala jumlah keseluruhan ekspor suku pertama sebanyak 1,117 unit, peningkatan 175% berbanding suku yang sama tahun lepas. Baik, ini pula jagung bijian disasar diusahakan di 197,000 ekar ladang di seluruh negara menjelang 2033. Menerusinya, kebergantungan kepada dedak import dapat dikurangkan sekaligus mengurangkan kos ternakan dan harga jualan. Ketika ini, jagung bijian sudah mula ditanam di beberapa negeri seperti Melaka dan Perlis. Namun, ia tidak mencukupi bagi mengurangkan kadar kebergantungan negara. Justru, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mempelawa pihak swasta bekerjasama. Kita menyasarkan menjelang tahun 2033, kita mestilah mencapai lebih daripada 80,000 hektar yang bertanam dengan jagung supaya dapat menampung permintaan dalam negara yang begitu meningkat. Dan pada ketika ini kita memang mencadangkan dan mengalu-alukan penyertaan syarikat swasta untuk sama-sama terlibat. Dan nampaknya ada kemajuan kerana beberapa syarikat telah menunjukkan keinginan untuk mengambil bahagian. Sekiranya sasaran dicapai, Malaysia boleh menjadi negara pembekal makanan haiwan. Datuk Seri Ahmad ditemui selepas merasmikan jualan kasih Ramadan MAFI peringkat Parlimen Jasin. Masjid Kristal di Taman Tamadun Islam TTI Pulau Wan Man, Kuala Terengganu antara mercu tanda kebanggaan rakyatnya. Uniknya, ia dibina menggunakan kaca dan keluli, menjadi masjid pintar pertama negara serta pernah diiktiraf masjid tercantik di Asia Tenggara. 51 kubah dengan 4 menara menzahirkan kehebatan seni bina Islam Moorish. Siti Jamilah Hanim Jamil menyingkap keistimewaan Masjid Kristal. Berkeluasan 2,146 meter persegi, masjid bernilai 360 juta ringgit ini
dirasmikan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin pada 8 Februari 2008. Ia pelengkap kepada 21 monumen seni bina tamadun Islam di TTI selain Kubah Al-Sakra di Palestin, Masjidil Haram, Masjid Alhambra dan Taj Mahal. Kegemilangan sebagai simbol ikonik Terengganu pudar bila kerosakan utama dikesan pada 2017 sehingga memaksa operasinya dihentikan pada 2018. Pengurus teknikal TTI TS Munzir Azizi Mohtar berkata, kos kerja-kerja pembaikian mencecah RM700,000 dan kini proses baik pulih mencapai 70%. Ia mengambil masa kerana keunikan pembinaannya memerlukan kepakaran khusus. Telah mengalami kerosakan dan juga kebocoran melibatkan bumbung dan juga flat roof. Dan seperti yang kita tengok belakang kita ini, kita telah menggantikan beberapa item-item baru dan juga telah menggantikan beberapa sistem-sistem barulah, terutamanya yang melibatkan sistem aircon, sistem elektrik, GRC dan juga ceiling. So kerja-kerja ini adalah kerja-kerja utama yang kita baiki di Masjid Kristal. Meski wujud halangan termasuk sekatan COVID-19 dan cuaca, masjid tersebut kini berjaya dibuka semula. 1 Ramadan menjadi tarikh signifikan apabila Masjid Kristal dibuka untuk jemaah menunaikan solat sunat tarawih. Berita gembira yang dinanti-nantikan rakyat Terengganu. Saya mari sini teruja lah. Saya nak tengok dah 4 tahun dah operasi dah sebelum ni. Jadi dan dibagi pula malam ni malam pertama Ramadan dan kerajaan bagi kita punya soft tidak ada jarak lagi. Jadi dekat kampus saya, jadi saya mari sini lah. Tak sabarlah, maknanya kita selama ni kita maknanya tidak berapa suka sangatlah. Tapi setelah kerajaan umumkan, maka kita rasa terharu dan sangat gembiralah dengan perkabaran dari kerajaan. Fasa peralihan ke endemik bagai memberi nafas baru kepada Masjid Kristal yang telah ditutup 4 tahun lalu, kurang proses pembaikian dan juga krisis COVID-19. Keluarga Malaysia, Masjid Kristal antara ikon utama pelancongan di Terengganu menunggu ketibaan anda. Siti Hanim Jamil, Berita RTM. Dan perdana kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Nazri Fahmi. Silakan. Harif buat hal lagi di Thailand. Aksi Liga Super di bulan Ramadan. Terima kasih Syahril dan Fiona. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Dimulakan dengan perkembangan Liga Hoki Malaysia. Saingan TNB Liga Hoki Malaysia edisi 2022 telah melabuhkan tiranya pada minggu lalu. Pelbagai pencapaian telah direkodkan sepanjang 6 minggu saingan Liga berlangsung. Kita ikuti sorotan yang disediakan oleh Muhammad Zamri Suharani. Ketiadaan juara bertahan musim lalu, pasukan Universiti Kuala Lumpur UniKL membuka ruang buat juara Liga 4 kali, pasukan Hoki Terengganu THT mendominasi. THT memulakan kempen dengan bergaya apabila menjuarai Piala Sumbangsih, menewaskan pasukan Tenaga Nasional Berhad TNB dengan keputusan 3-2. THT kemudian terus menambah koleksi kejuaraan Liga kepada 5 selepas mengungguli saingan Liga Premier dengan 32 mata. Throughout the whole Liga, player telah memberikan komitmen yang sangat terbaik. Even kita tidak kalah dalam satu perlawanan pun dalam Liga. Cuma malam ni kita tewas. Itu pun dengan tewasnya tipis. Tapi saya amat berbangga dengan semua pemain. Seteru utama THT musim ini, TNB juga melakar pencapaian cemerlang, menamatkan penantian 12 tahun untuk menjulang Piala TNB. Untuk tim TNB, saya rasa kita dah capai KPI kita, di mana kita dah dapat menang satu pertandingan which is Piala TNB. And then kita kalah di untuk juara Liga. Walau bagaimanapun, kalau nak tengok daripada game yang kita main, kita sepatutnya juara Liga dan kita jaringkan lebih daripada 70 gol.
konsisten yang bagus. Tapi alhamdulillah kita akan bermula cemerlang lagi tahun depan. Saya rasa ini anda permulaan untuk TMB. Sementara itu, susulan situasi negara yang sudah memasuki fasa peralihan endemik, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Sri Dr. Haniljit Singh menjangkakan penganjuran kejohanan akan dapat dibuat dengan lebih baik dan menarik selepas ini. Kita tengah berbincang juga untuk next season, since we already starting endemic tomorrow. We will try apa juga tournament yang akan datang ni, kita akan buat lagi perancangan lebih baik. Dan hari ini pun syukur juga kita nampak penonton ramai di stadium ni, boleh dikatakan 30% lah ada. Sungguh pun seringkali diancam dengan penularan pandemik COVID-19, Liga Hoki Malaysia dapat berjalan dengan perubahan format perlawanan sesuai dengan norma baru. Sabas diucapkan kepada Konfederasi Hoki Malaysia yang komited memastikan kejohanan yang telah mencecah usia 35 tahun kekal relevan bertahan. Muhammad Zabri Surani, Berita RTM. Khabar gembira di bumi Thailand selepas menjuarai peringkat ketiga semalam. Pelumba negara Muhammad Harif Saleh sekali lagi mencipta sensasi apabila menawan peringkat keempat perlumbaan berbasikal jelajah Thailand hari ini. Harif muncul pelumba pertama melepasi garisan penamat saingan tersebut dengan mencatat masa 4 jam 3 minit 47 saat. Pada saingan sejauh 176 km dari Sakon Nakhon ke Nakhon Phanom itu, Harif yang berlumba buat pasukan Terengganu Polygon Cycling TSG sekali lagi mengenepikan cabaran hebat pelumba Okyo Raymond Krida dan Lucas Carstensen dari pasukan Bike 8. Ini kemenangan kedua pelumba berusia 34 tahun itu di jelajah Thailand selepas berjaya memenangi peringkat ketiga di Sakon Nakhon semalam. Hari ini kemenangan kedua saya di Tour of Thailand. Memang kemenangan amat bermakna pada saya di bulan Ramadan ni. Saya berterima kasih pada teammate saya, orang kata hari-hari buat work hard untuk saya. Tapi ini alhamdulillah hasilnya memang kita tengok di sini lah. Mungkin sasaran saya selepas ini saya cuba lagi mencari podium sebanyak mungkin. Kemenangan itu turut membantu TSG kekal mendahului senarai keseluruhan pasukan serta kategori pasukan terbaik ASEAN. Seorang lagi pelumba, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, turut berjaya mengkalkan Jesse Ungu selaku pelumba terbaik ASEAN. Peringkat kelima esok akan bermula dan berakhir di Nakhon Phanom dengan jarak sejauh 163 km. Selepas hampir sebulan berhenti berehat untuk memberi laluan kepada kalender antarabangsa, saingan Liga Super akhirnya kembali bersambung esok. Selain diadakan di bulan Ramadan, aksi malam esok turut menjadi lebih istimewa apabila ia bakal dilangsungkan dengan SOP baru susulan fasa peralihan endemik yang mana para penyokong dibenarkan makan dan minum di dalam stadium serta tiada had kapasiti kehadiran penonton. Bagaimanapun ia masih tertakluk kepada penjarakan fizikal yang munasabah dengan memakai pelitup muka. Penyokong kanak-kanak di bawah umur 12 tahun juga dibenarkan memasuki stadium dengan syarat ditemani atau dipantau ibu bapa atau penjaga yang telah melengkapkan vaksinasi. Pengambilan suhu badan di pintu-pintu masuk juga tidak diwajibkan. Selain tandas dan surau dibenarkan beroperasi sepanjang perlawanan dengan kawalan. Namun apa yang disambut oleh para penyokong ialah kebenaran makan dan minum di dalam stadium yang sebelum ini dilarang dalam SOP terdahulu. 3 perlawanan Liga Super akan berlangsung esok dengan pertemuan juara Liga Premier musim lalu Negeri Sembilan menentang Selangor di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy mencuri tumpuan. 2 lagi aksi membeberkan Melaka United pula menanti kunjungan Sabah di Stadium Han Jebat, manakala Sarawak United berdepan Penang di Stadium Negeri Kuching. Dalam pada itu, juara 8 kali Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT boleh dikatakan antara pasukan paling sibuk sepanjang bulan Ramadan. Ini kerana skuad Harimau Selatan itu perlu mengharungi sekurang-kurangnya 8 perlawanan domestik dan antarabangsa membabitkan saingan Liga Super dan Liga Juara-Juara AFC ACL.
Menerusi satu kenyataan di laman Facebook rasmi Johor Southern Tigers JDT memaklumkan selain jadual padat, faktor bulan Ramadan juga bakal menjadi ujian buat mereka dalam usaha meneruskan rentak cemerlang kempen Liga Super selain menjadi tuan rumah kepada pertandingan ACL. Dalam saingan Liga Super, JDT dijadual bertemu Kuala Lumpur City FC di tempat lawan pada 6 April ini sebelum melayan kunjungan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim pada 10 April. Selepas itu, skuad kendalan Benjamin Mora akan berentap dengan pasukan gegasi Asia dari Jepun, Korea Selatan dan China dalam kejohanan ACL. Kesemua 6 perlawanan peringkat kumpulan A itu akan berlangsung di Johor mulai 15 hingga 30 April ini. Harapan bergu muda lelaki negara Wan Arif Wan Junaidi Muhammad Haikal Nazri untuk merangkul kejuaraan solo mereka di kejuaraan Masters Orleans di Perancis tidak kesampaian. Ini kerana pasangan tersebut yang layak ke final semalam terpaksa menarik diri selepas Haikal didapati positif COVID-19. Penarikan diri pasangan yang digelar Patah Timur Boys itu sekaligus memberi kemenangan percuma kepada lawan mereka dari Belanda, Ruben Yile dan Thijs van der Leck. Dah tu mesti ada sebab dah sampai final kan. Nah, tu yang buat down sikit. Tapi benda ni saya pun reda apa yang dah jadi. Tambah-tambah lagi ni bulan puasa kan. So mungkin ada hikmah kita nak bagi dekat next tournament ke yang lagi besar. Wan Arif yang berasal dari Terengganu, sementara Muhammad Haikal dari Kelantan. Sebelum ini melangkah ke final selepas menumpaskan gadingan tuan rumah Eloy Adam dan Julian Mayo 21-18, 21-16 di separuh akhir. Bukan itu sahaja, bergu ke-103 dunia itu turut melakukan kejutan di kejohanan tersebut selepas menewaskan satu lagi pasangan tuan rumah, Christopher Popov Thomas Jr. yang menduduki ranking ke-30 dunia di pusingan pembukaan. Edisi Sukan 4 April 2022 berakhir di sini. Untuk itu, kembali semula bersama Syaril dan Fiona. Rindu itu bukan hanya pada manusia tetapi juga haiwan. Selepas sempadan dibuka akhirnya, haiwan ini dilihat teruja dapat bertemu dengan tuannya. Ya, kita saksikan hashtag. Baik, sebuah video dikongsi Pandi Chelsea di TikTok menunjukkan kepulangannya dari Singapura bukan hanya dinanti keluarga, malah haiwan peliharaan miliknya. Berjauhan lebih 400 hari, nampaknya haiwan terbabit teruja selepas melihat kepulangan tuannya. Sehingga kini video berkenaan mendapat lebih 1 juta tontonan. Ratusan Muslim Amerika Syarikat melakar sejarah apabila laungan takbir dan solat tarawih berjemaah diadakan di perkarangan Times Square, New York ketika malam Ramadan pertama baru-baru ini. Kata penganjurnya, aktiviti dibuat di tengah-tengah jalan bandaraya yang bermotifkan dakwah. Difahamkan kira-kira lebih 100 hidangan berbuka puasa turut diedarkan pada hari yang sama. Baik, zarah debu bulan yang dikumpul oleh Neil Armstrong sepanjang misi Apollo 11 tahun 1969 akan dilelong pada pertengahan April ini. Menurut firma lelongan Bunhams, ia dilelong pada harga 3.3 juta ringgit hingga 5.05 juta ringgit. Setakat ini telah banyak pihak menyatakan minat untuk memiliki debu bulan tersebut. Baik, berita perdana 4 April berakhir di sini. Teruskan amal kawalankan diri walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.